Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Tetapi sebelum kita nak terus memberi tumpuan kepada diskusi dan juga tumpuan untuk hari ini, saya nak bawakan kepada anda beberapa perkara penting dan juga kemas kini laporan berita, antaranya berkaitan dengan keadaan cuaca dan juga bacaan IPU yang mana Pusat Meteorologi Khas ASEAN ASMC mengesan 2,203 titik panas di sekitar Kalimantan berbanding hanya 4 di Sarawak. Justru Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni berkata kerajaan Indonesia tidak harus menafikan dakwaan bahawa jerebu rentas sepadan berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah di negara itu. Mengutip laporan Borneo Post, Dr. Hazlan menambah titik panas berkenaan dikesan bagi tempoh 20 hingga 28 September lalu. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Menteri Alam Sekitar dan Perhutanan Indonesia Siti Norbaya Bakar yang menafikan dakwaan situasi jerebu di Malaysia berpunca daripada kebakaran hutan dan tanah. Mengulas lanjut, Dr. Hazlan berkata isu jerebu rentas sepadan dijangka dibincangkan dalam Mesyuarat Kerjasama Sosio-Ekonomi Malaysia-Indonesia Sosio Malindo akan datang. Perbincangan tersebut dijadual diadakan dalam beberapa bulan akan datang. Beberapa perkara akan dibincangkan termasuklah berkaitan isu alam sekitar melibatkan Malaysia dan Indonesia. Baik, Malaysia berisiko terkesan dengan peningkatan fenomena El Nino pada penghujung tahun ini hingga awal tahun hadapan. Dan bagaimanapun, menurut pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Malaysia, Khazai Nani Saleh, El Nino yang bakal melanda negara berkemungkinan tidak seteruk pada tahun 1997 dan 2014. Ujaran lagi kebarangkalian untuk negara menerima taburan hujan sewaktu dilanda fenomena itu adalah tinggi. Pada tahun 97-98 ya, di mana kita masa tu mengalami jerebu yang agak kuat, yang teruk. Dan juga pada tahun 2014-2015 yang kita mengalami super strong El Nino juga, di mana kita banyak tempat yang mengalami keadaan yang kering lah, terutama empangan-empangan, contohnya empangan Bukit Merah dan sebagainya. Akan tetapi untuk El Nino kali ini, daripada rujukan kepada model-model iklim antarabangsa, kita dia nyatakan ramalan untuk El Nino kuat boleh berlaku. Tapi bukan super strong, bukan terlalu ekstrim. Ada lagi hujan. Ada lagi, dan masih untuk kawasan kita ni insya-Allah masih ada lagi hujan. Selain itu, beliau berkata negeri Sabah dijangka terjejas dengan fenomena El Nino susulan lokasi negeri ini berhampiran dengan lautan Pasifik. Tambahnya lagi, rakyat Malaysia perlu mengambil langkah waspada untuk sebarang kemungkinan menghadapi ketidaktentuan cuaca bermula penghujung tahun ini. Met Malaysia sebelum ini memaklumkan fenomena El Nino dijangka meningkat pada penghujung tahun ini hingga awal tahun depan dengan kebarangkalian melebihi 90%. Fenomena tersebut terjadi apabila berlakunya pemanasan suhu permukaan lautan Pasifik di sekitar Khatulistiwa melebihi 0.5 darjah Celsius berbanding nilai purata jangka panjang. Baik, untuk kita mendapatkan gambaran terkini dan juga apa perkembangan semasa apabila kita bercakap tentang cuaca dan juga berapa sebenarnya kalau ikut setakat jam 5 petang ini bacaan IPU di seluruh negara, kalau boleh saya bawakan anda untuk merujuk kepada melihat pada perkembangan terkini yang dipetik ataupun yang disiarkan di portal Air Pollutant Index Management System, yang mana kalau kita ikut secara keseluruhan ataupun gambaran secara besarnya setakat jam 5 petang. Ini data yang dikeluarkan di portal APIM. Setakat 5 petang hanya tinggal satu kawasan sahaja yang merekodkan bacaan tidak sihat, iaitu dipercayai di kawasan negeri di Sarawak, iaitu di Seri Aman sahaja. Bacaan IPU-nya adalah 136 berbanding pada sebelah pagi ataupun tengah hari tadi dilaporkan ada 2 kawasan yang dilaporkan ataupun yang direkodkan bacaan tidak sihat. Tetapi setakat jam 5 petang ini berdasarkan portal APIMS ini merekodkan hanya
hanya satu sahaja iaitu di Sri Aman, manakala selebihnya ataupun tanda-tanda ataupun kotak-kotak warna hijau yang menandakan bacaan pada tahap sederhana itu ada 46 stesen yang merekodkan ataupun yang melaporkan bacaan IPU pada setakat ini pada kadar sederhana iaitu bacaan daripada 51 hinggalah 100 dan kebanyakannya daripada apa yang kita boleh cerap kebanyakannya berada di sebelah pantai barat Malaysia. Tetapi saya nak bawakan pada ketika ini juga kita melihat kepada secara keseluruhan apabila kita bercakap tentang bacaan IPU antara Malaysia dan juga seringkali kita kaitkan dengan Indonesia, apa yang berlaku di Indonesia. Saya bawakan kepada anda kalau kita melihat kepada bacaan, saya merujuk kepada bacaan di IQ Air yang mana ini secara keseluruhannya kalau anda boleh lihat titik-titik panas dan juga gambaran bacaan IPU kalau dibandingkan antara Malaysia dan juga Indonesia. Kalau dilihat sudah pasti di Kalimantan itu perhatiannya cukup diberikan apabila ada warna-warna merah dan juga tanda berlakunya titik-titik panas itu. Dan seperti apa yang kami laporkan pada awal tadi, dikirakan lebih pada 2,000 titik panas dikesan di Kalimantan. Dan ini sebenarnya gambaran yang anda boleh lihat apa sebenarnya yang berlaku antara keadaan cuaca. Dan dalam portal ini juga sebenarnya kenapa saya suka untuk anda saya bawakan kepada pada ketika ini, selain pada kita melihat pada titik panas dan juga berapa bacaan IPU antara di peringkat serantau ini, ada juga pergerakan angin yang kita boleh lihat dan itu sebenarnya membawa dan juga menggambarkan di mana sebenarnya keadaan semasa apabila kita bercakap tentang keadaan cuaca dan berapa sebenarnya bacaan IPU direkodkan dalam fenomena jerebu pada ketika ini. Laporan lanjut akan kami bawakan di platform astroawani.com. Baik, kembali dalam pantau agenda reformasi. Baik, kita nak memberikan tumpuan apa sebenarnya yang kita nak fokuskan pada perbincangan pada petang ini, iaitu kita nak melihat kepada apa perkembangan terkini Perjanjian Malaysia MA63 dan juga tumpuan ke arah kepada laporan berita berkaitan dengan ahli lembaga pengarah LHDN juga daripada Sabah dan Sarawak dan juga apa sebenarnya status wilayah Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini. Jadi saya nak bersama dengan Dato' Dr. Jennery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum. Selamat petang, Dato'. Waalaikumsalam. Selamat petang. Okey, Dato', sebelum kita nak bercakap tentang tumpuan ke arah pelantikan ahli lembaga pengarah LHDN dari Sabah dan Sarawak, saya ingin membawakan diskusi untuk kita melihat kepada apa yang dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri hal ehwal khususnya yang terkait tentang hal ehwal Sabah dan juga Sarawak, yang mana setakat ini belum ada permohonan rasmi daripada Kerajaan Sabah dan juga Sarawak mengenai rundingan penggunaan istilah wilayah dan juga negeri bagi kedua-dua buah negeri tersebut. Mungkin pada waktu ini mungkin boleh dikongsikan sejauh mana signifikan dan juga pentingnya apabila kita bercakap tentang status penggunaan istilah dan juga status wilayah khususnya terkait tentang Sabah dan juga Sarawak ni, Dato'. Baik, kita perlu kembali pada sejarah. Apabila Malaysia dibentuk pada tahun 1963, kalau kita lihat selepas perlembagaan itu mengambil kira kemasukan Sarawak dan Sabah dalam pembentukan Malaysia itu, artikel 2 telah menyatakan bahawa negara persekutuan ini terdiri pertama daripada negeri-negeri di Semenanjung Tengah Melayu, Persekutuan Tengah Melayu, yang kedua ialah negeri-negeri Borneo, Sabah dan Sarawak, yang ketiga Singapura. Tetapi selepas pindaan perlembagaan pada tahun 1976 untuk lebih tepat, maka kedudukan Sabah dan Sarawak telah disamakan dengan negeri-negeri
lain di Semenanjung Malaysia. Jadi ini sebenarnya punya implikasi yang besar dari banyak segi, dari segi politik, dari segi autonomi, dari segi grant dan statusnya. Jadi bagi saya penggunaan istilah wilayah Sabah dan Sarawak akan meletakkan kedudukan kedua-dua wilayah itu setaraf dengan Semenanjung Malaysia. Maksudnya kedua-dua negeri ini, wilayah tersebut akan memiliki status yang setara dengan Semenanjung Malaysia. Jadi pengiktirafan ini akan meletakkan kedudukan Sabah dan Sarawak berada tingkat lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Semenanjung. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wilayah adalah dalam konteks pembentukan Malaysia yang saya sebutkan itu. Jadi dalam perjanjian Malaysia 1963 jelas menyatakan pembentukan Persekutuan Malaysia membabitkan gabungan antara Tanah Melayu, wilayah-wilayah Borneo Utara iaitu Sabah, Sarawak dan Singapura. Jika diimbas kembali sejarah pertubuhan Malaysia itu, maka Sabah dan Sarawak sememangnya sebuah wilayah. Jadi sebenarnya ia berlaku apabila kita bersetuju menubuhkan negara Malaysia. Sabah adalah satu wilayah, Sarawak satu wilayah, bergabung dengan Tanah Melayu untuk menubuhkan negara Malaysia. Jadi inilah yang menjadi persoalan sekarang. Jadi saya fikir kalau perkara ini dapat dilaksanakan dengan segera tanpa karenah birokrasi, tanpa melengah-lengahkannya, kerana kita sudah terlalu lama bercakap tentang ini sudah pasti akan dapat dianggap sebagai salah satu usaha yang dapat memperkukuhkan lagi sistem persekutuan kita, mengukuhkan lagi kesatuan negara kita sebagai negara persekutuan di Malaysia ini. Datuk menjelaskan kalau kita melihat kepada sejarah pembentukan Malaysia itu apabila kita bercakap tentang istilah penggunaan wilayah dalam untuk Sabah dan juga Sarawak dalam masa kehadapan ini. Tetapi bagi rakyat kebanyakan, bagaimana kita boleh memahami kepentingannya penggunaan khususnya bagi rakyat-rakyat di Sarawak dan juga di Sabah untuk melihat pada kehadapan, apa impaknya apabila kita bercakap tentang penggunaan istilah wilayah untuk Sabah dan Sarawak ni, bukan saja kepada perjanjian Malaysia 1963 itu, tetapi dalam konteks yang lebih besar dan luas dalam persekutuan perlembagaan ini. Jadi sebelum saya menjawab itu, saya harus nyatakan bahawa apa implikasinya kalau Sabah dan Sarawak ini tidak diletakkan, kembalikan statusnya ke kedudukan asal, dan sekaligus akan menjawab soalan yang dikemukakan saudara. Jadi pertama, kesannya ataupun implikasinya ialah Sabah dan Sarawak akan terus disamakan dengan negeri-negeri lain di Semenanjung Malaysia. Maksudnya tiada status istimewa. Sedangkan pada asalnya, kedudukan Sabah dan Sarawak dari segi perlembagaannya adalah sebagai wilayah. Jadi maksudnya dengan itu secara sekaligus, taraf Sabah dan Sarawak ini sudah diturunkan statusnya. Maksudnya tidak diiktiraf peranan penting Sabah Sarawak dalam pembentukan Malaysia seperti yang telah berlaku pada tahun 1963. Jadi dari segi itu Sabah dan Sarawak akan terus dibiarkan dari segi peruntukan, dari segi grant. Mungkin Sabah dan Sarawak juga seperti saya memetik kata-kata mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Premier Sarawak, mendiang Tan Sri James Masik. Sabah dan Sarawak dibuli sebagai kuli seperti apa disebutkan oleh beliau, dan ini sekaligus membayangkan bahawa Sabah dan Sarawak tidak dilayan dengan adil. Jadi kalaulah ini dapat dikembalikan, sudah tentu pertama peranan Sabah dan Sarawak sebagai dalam konteks persekutuan Malaysia akan diiktiraf kembali. Kerana harus kita tekankan di sini bahawa Sabah dan Sarawak bersama-sama dengan Semenanjung Malaysia telah membentuk negara ini sehingga kita wujud ketika ini apa yang kita kenali sebagai Malaysia. Dan yang seterusnya, kalau kedudukan ini dikembalikan kepada status asal sebagai wilayah, sudah pasti hal-hal berkaitan dengan keistimewaan yang ada untuk Sabah dan Sarawak ini, khususnya dari segi grant, pembangunan dan sebagainya, harus disalurkan mengikut formula wilayah, iaitu wilayah Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Jadi ini punya implikasi besar dalam konteks untuk meningkatkan belanjawan untuk memastikan pembangunan di Sabah dan Sarawak ini dapat dipacukan, dimajukan lebih pantas lagi,
dalam konteks untuk merapatkan jurang pembangunan antara ketiga-tiga wilayah ini. Dan saya percaya ini termasuk adalah grant yang bakal disalurkan. Jadi amat penting bagi kerajaan sedia ada ini untuk membentangkan perkara ini dalam persidangan parlimen yang akan datang ini, supaya perkara ini dapat diwartakan dan kemudiannya Sabah dan Sarawak seterusnya dapat menikmati peruntukan keistimewaan dan geran yang seharusnya dinikmati oleh kedua-dua wilayah ini. Saya seronok apabila kita bercakap tentang Sabah dan juga Sarawak ini, tapi saya nak berehat seketika. Mungkin selepas ini kita nak melihat kepada apa lagi perkembangan terkini, khususnya melihat kepada pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Kalau saya petik daripada apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri beberapa minggu lepas, kalau cakap tentang MA63 ini, ia bukan lagi rundingan, malah ia sepatutnya untuk Sabah dan Sarawak perlu dilaksanakan. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Saya masih lagi bersama dengan Datuk Dr. January Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Kita bercakap dan juga kita berdiskusi untuk melihat secara keseluruhannya apa perkembangan terkini MA63, Perjanjian Malaysia 1963. Kalau saya petik pada apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada sambutan Hari Malaysia beberapa minggu lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan tentang, kalau bercakap tentang MA63 ini bukan lagi rundingan tetapi ia perlu dilaksanakan untuk Sabah dan Sarawak. Tapi untuk waktu ini, Datuk mungkin boleh kongsikan, kalau kita bercakap tentang komitmen kerajaan yang ada pada ketika ini untuk melaksanakan apa saja segala rundingan di bawah konsep ataupun konteks MA63 ini, apa sebenarnya pencapaian yang besar yang boleh kita lihat? Dan pencapaian besar ini bukan hanya untuk rakyat ataupun rakan-rakan kita berada di Sabah dan juga Sarawak, tapi apa pencapaian yang besar yang akan dinikmati oleh seluruh dalam konteks kita bercakap tentang Malaysia secara keseluruhannya, Datuk? Saya nak tekankan di sini bahawa berbanding dengan kerajaan sebelum ini, baik Barisan Nasional maupun di bawah pemerintahan Pakatan Harapan sebelum ini dan juga Perikatan Nasional, jelas di bawah kepimpinan PMX, di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan sekarang sudah memperlihatkan komitmen yang amat jitu. Jadi memang betul, kita sudah letih bercakap tentang MA63 ini. Selagi kita bercakap tentang hal ini tanpa menyelesaikannya secara tuntas ataupun muktamad, selagi itulah perkara ini akan menjadi duri dalam daging. Kita tidak akan dapat bergerak ke hadapan sebagai sebuah kerajaan, sebuah negara persekutuan. Jadi tempoh yang telah diberi oleh Perdana Menteri untuk tangani dan selesaikan isu-isu berkaitan dengan perjanjian MA63 dan hal-hal berkaitan sebenarnya perlu dilaksanakan dalam tempoh terdekat. Kalau saya masih ingat lagi pada bulan Disember lalu, beliau menyatakan bahawa amat penting untuk diselesaikan dalam tempoh yang sebenarnya kurang daripada 1 tahun. Tapi untuk bersikap adil terhadap kepimpinan beliau, sebenarnya agak banyak juga telah diselesaikan ataupun dipenuhi. Ini termasuk bagaimana ditingkatkan jumlah peruntukan di bawah geran khas, iaitu sebanyak 300 juta ringgit untuk tahun 2023 dan untuk tahun yang akan datang, berbanding dengan hanya 16 juta sebelum ini. Ini bagi saya satu peningkatan dan komitmen yang jelas di pihak Perdana Menteri. Yang kedua ialah yang melegakan Sabah dan Sarawak, saya fikir telah juga dapat dikurangkan kerana birokrasi, khususnya apabila Sabah dan Sarawak diberi kuasa untuk laksanakan atau bentukan melaksanakan sebarang projek di bawah 50 juta. Jadi ini sudah pasti akan dapat mempercepatkan segala pembangunan, membabitkan pembangunan khususnya pembangunan luar bandar di Sabah dan Sarawak, dan justru sekaligus dapat merapatkan jurang pembangunan ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya antara ketiga-tiga wilayah ini. Tapi apa yang nak saya bangkitkan di sini ialah kalau kita perhatikan manifesto yang telah dikemukakan oleh kerajaan GPS khususnya dalam
PRN lalu dan juga PRU yang lalu, maka salah satu daripada perkara yang dibangkitkan ataupun amat ditekankan ialah untuk mempertahankan hak Sarawak dalam Persekutuan Malaysia selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, laporan IGC serta Perlembagaan Sarawak dan juga Perlembagaan Persekutuan. Jadi perkara ini banyak sekali, khususnya ada 7 sebenarnya perkara digariskan, dan saya percaya di bawah pelbagai majlis dan jawatan kuasa yang telah ditubuhkan, mereka telah membincangkan perkara ini dan kita nak lihat sejauh mana hal-hal bincang itu dapat dilaksanakan. Dan kita tidak boleh lagi asyik bercakap tapi kurang melaksanakan. Jadi betul kata Perdana Menteri, ini adalah masa untuk bertindak dan melaksanakannya. Jadi dalam konteks Sarawak, saya fikir secara khusus mereka nak melihat penambahan jawatan tetap dan berpencen dalam Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, mengiktiraf Jabatan Kerjaan Raya Sarawak, Jabatan Pengelolaan dan Saliran Sarawak, dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak sebagai jabatan teknikal. Dan ini saya fikir telah pun dipersetujui oleh Putrajaya. Selain itu, untuk memastikan pindaan kepada Ordinan Buruh Sarawak dan juga penggubalan kaedah di bawah ordinan tersebut dibuat hanya selepas rundingan dan persetujuan Kerajaan Sarawak. Selain daripada hal-hal lain yang sebenarnya bersifat agak teknikal. Tadi ada Datuk menyebut tentang rundingan dan juga kita melihat dalam konteks rundingan MH63 itu berkaitan dengan pelantikan jawatan antara jawatan, dan saya nak bawakan untuk waktu ini kita melihat kepada pelantikan secara pentadbiran wakil daripada Sabah dan juga Sarawak, khususnya dalam anggota lembaga LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, yang akan diperkukuhkan dalam pelantikan keanggotaan tetap menerusi kuasa undang-undang. Mungkin sedikit komen daripada Datuk. Sebenarnya ini suatu yang menepati hasrat dan semangat penyajian MH63 dan juga tuntutan hak yang dilakukan oleh Sarawak bertubi-tubi dengan penuh komitmen politik, khususnya di bawah pimpinan Premier Sarawak Tan Sri Datuk Perdana Abang Johari. Dan ini saya fikir merupakan tuntutan yang sejajar dengan peruntukan berkaitan dengan cukai seperti yang terkandung dalam peruntukan kewangan dan juga laporan jawatankuasa antara kerajaan IGC pada tahun 1962. Dan apa maksudnya apabila Sarawak punya wakil dalam lembaga ini? Jadi yang jelas, saya fikir untuk rekod yang paling penting ialah dengan adanya ahli lembaga pengarah dari Sarawak dan Sabah ini nanti, maka wakil daripada kedua-dua wilayah ini akan tahu jumlah pendapatan negara khususnya menerusi hasil yang diperoleh oleh kedua-dua wilayah ini. Dan dengan itu mereka akan tahu berapa banyakkah geran ataupun peruntukan yang harus disalurkan untuk kedua-dua wilayah itu. Maka maksudnya Sarawak dan Sabah mengharapkan dengan adanya wakil dalam lembaga ini, maka mereka akan dapat dilayan dengan lebih adil dan seksama, kerana kedua-dua wakil ini akan tahu secara telus, secara transparan jumlah dan angka yang sebenarnya, dan mereka lembaga ini tidak lagi dapat berselindung di sebalik angka-angka ataupun rahsia-rahsia yang mereka harus selindungkan. Okey, baik, terima kasih Datuk Dr. Jenny Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, yang berkongsi pandangan kita melihat kepada apa perkembangan terkini dalam rundingan dan juga pelaksanaan MH63 iaitu Perjanjian Malaysia 1963 terkait dengan laporan-laporan terkini berkaitan dengan apa sebenarnya dan juga di mana sebenarnya keadaan dan juga perkembangan penggunaan istilah wilayah bagi Sabah dan juga Sarawak, dan juga disebutkan sedikit tadi komen berkaitan dengan pelantikan secara pentadbiran wakil Sabah dan juga Sarawak, khususnya bagi anggota lembaga hasil dalam negeri LHDN. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzin Sahumat.